آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Khairiyah Kampung Setiawan, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa. Masih lagi kita boleh menikmati segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anggota kita yang 7 tu masih lagi berfungsi. Mata masih lagi boleh melihat, alhamdulillah. Telinga masih lagi boleh mendengar. Lidah masih lagi boleh berzikir, berkata-kata, berselawat dan sebagainya. Tangan masih lagi boleh mencapai. Kaki masih lagi boleh berjalan. Itu juga anggota yang lain berfungsi semua. Mudah-mudahan kita akan bersyukur dengan segala nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. Dan bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu untuk kita. Itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur dengan nikmat aku akan tambah nikmat itu untuk kamu. Yang ditambah itu bukan bilangannya. Yang ditambah itu keberkatannya. Kalau bilangan ditambah, tak muat badan kita pun. Cukur dengan mata, ada 2 mata jadi 4. Ada 4 jadi 8. Ditambah-tambah, ada 8 jadi 16. Ada 16 jadi 32. Ada 32, dah ada 64. Mana nak bubuh mata kita ni? Jadi yang ditambah keberkatannya. Mata tu Allah pimpin supaya dia melihat sesuatu yang diredai olehnya saja. Telinga pun Allah pimpin supaya dapat mendengar apa saja yang diredai olehnya. Lidah dipimpin supaya kita menggunakan lidah itu semata-mata untuk mengingati Allah, menyebut nama Allah. Dan begitulah seterusnya. Mudah-mudahan keberkatan itu kita akan selamat dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini saya berhasrat untuk menyambung pengajian kita yang telah kita ceritakan pada bulan sudah. Bulan sudah kita membaca satu ayat yang berbunyi wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ingat kata mana ni? Tajuk bulan sudah. Ya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Di kalangan mereka ada yang berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu dah kita bicara di bulan Sadah. Cuma saya hanya menceritakan kebaikan yang kita hendak di dunia. Itu bulan Sadah. Akhirat belum lagi. Jadi pagi ni insya-Allah kita akan cerita apa kebaikan di akhirat yang kita hendak. Di dunia dah tahu.
Bukan di dunia ni kita hendak rumah besar, kereta besar, gaji besar, pangkat besar, cakap besar, bini besar. Bukan tak itu. Kita hendak dalam dunia ni ilmu yang memberi manfaat, kesihatan yang boleh membantu kita dalam kehidupan, rezeki yang halal, yang baik, anak-anak yang soleh, isteri-isteri yang solehah, suami-suami yang soleh. Itu kita hendak kebaikan di dunia. Itu dah kita cerita ulang sudah. Ingat ke mana? Sudah diam belaka. Tak ingat itu. Penat ngabur. Ingat sikit-sikit. Sikit-sikit pun jadi dah. Okeylah itu. Itu di dunia. Di akhirat apa kita nak? Apa kebaikan di akhirat yang kita nak? Akhirat ni tuan-tuan dan puan-puan ialah kampung kita. Kita tak lama lagi akan balik ke akhirat. Kita bukan warga negara dunia. Kita bukan warga negara Kampung Setiawan. Saya bukan warga negara Kampor. Ustaz Sopi bukan warga negara Kelantan. Kita ni semua warga negara akhirat. Lambat laun kita akan kembali ke akhirat. Kalau dia menengok saya, dia lah dulu kan, dia tua kan. Betul lah tu. Sekarang ni dalam cakap ni dah berapa umurnya? 82 bulan. Bulan 5 dulu was my birthday, you know. Dah 80. Nunggu. Bukannya subsidi lagi tu. Itu nama panggil apa? Masa kecederaan, injury time. Dia minta reti main bola kan. Tambahan lain atas lagi. Tambahan memang tambah ni kecederaan. Bila-bila masa aja permainan akan ditamatkan. Jangan-jangan tengah ngajar ni. Mana tahu? Itu kita akan kembali. Nak kembali pun kembali juga. Tak nak kembali pun kembali juga. Sedia untuk berkembali, kembali juga dia. Lalai daripada kembali, kembali juga. Benci nak kembali, tak apa, benci. Bencilah. Tapi pergi juga. Kembali juga. Tak boleh nak lari. When your time comes, out you go. Faham tu cakap putih ni? Bila masanya sampai, datanglah. Apa? Di mana saja tak kira. Siapa kamu? Tak kira. Apa setengah kamu buat? Tak kira. Bila sampai masanya, out you go. Kerana mati tu, dia tak ada rukun. Ada ke rukun mati? Mana kira ustaz-ustaz ni? Ada rukun mati? Rukun mati yang pertama tua ada. Yang kedua kencing manis ada. Yang ketiga darah tinggi ada. Yang keempat lemah jantung ada. Yang kelima sakit ada. Bukan sakit tu mesti mati. Ada orang terdekat bertahun-tahun tak mati-mati juga. Ada orang sugar begal, sugar bugar. Tapi seluruh dah mati. Itu mati ya. Allah kata, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Dia pasti akan menemui kamu. Kalau nak lari dari mati pun dia datang juga. Bukan kita menemui mati, mati dia datang menemui kita. Kita jalan kaki, dia naik bisikal. Kita naik bisikal, dia naik motor. Kita naik motor, dia naik motorcar. Kita naik motorcar, dia naik helikopter. Itu mati ya. Bila-bila masa aja akan datang. Jadi soalnya mati kita ni baik ke tak baik? Itu yang didoa oleh Imam tadi. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah pengakhiran kami dengan sebaik-baik pengakhiran. Dan janganlah engkau jadikan kesudahan kami dengan sejahat-jahat kesudahan. Sebaik-baik kesudahan apa? Mati dalam beriman dan beramal soleh. Karena akibatnya Allah janji, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 82. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi mati tak mati. Cuma Allah sediakan dua tempat.
Tempat nikmat dan tempat sengsara. Pilih nak yang mana? Nak tempat nikmat ada jalannya. Nak tempat sengsara pun ada jalannya. Nak tempat nikmat apa dia? Beriman dan beramal saleh. Nak tempat seksa dan sengsara, ahli kufur dan maksiat. Pilih mana nak. Allah dah khabar dalam Quran, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Semalam dibaca di Imam ya, surah Al-Insan. Sesungguhnya kami tunjuk kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Jadi apa kebaikan di akhirat yang kita nak? Di dunia ada cerita dulu lah. Di akhirat, yang pertama, kalau boleh minta dengan Tuhan kita mati dalam keadaan beriman. Kalau mati beriman itu tanda bahagia. Minta mati beriman. Berdoa lah. Tapi doa aja tak jadi. Saja doa tak boleh. Kena lakukan perkara-perkara yang menandakan dia itu orang beriman. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. InsyaAllah mati orang beriman. Ya? Tandanya orang mati beriman tu akhir kalamnya menyebut kalimah La ilaha illallah. Itu tak di antara tanda yang kita nampak di dunia ni. Sebelum nak mati dia sebut La ilaha illallah. Kenapa? Kerana itu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, apa jannah? Dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk syurga, garanti masuk syurga. Syarat akhirnya kalimah la ilaha illallah. Sebab itu dalam dunia ni, sebelum kita sampai kepada saat nak mati tu, banyak-banyak dah menyebut kalimah la ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan, wirid tu lepas semayang tu jangan terus semayang lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Tunggulah sampai habis Tok Imam tu baca doa, baca tahlil dan sebagainya, baru kita bangun. Ya. Jangan azan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus udah bah, tahu bah. Bukan naik bah. Apa? Kumbah. Kita tahu kena mau konti kumbah. Ciao, cakap sini, ciao. Cabut. Lepas salam, ciao. Lepas salam, ciao. Bukan sini lah, tempat lain kan. Ini okey, bagus. Ada tak yang hobi tu? One more time. Ada tak yang hobi tu? Lepas salam bah, lepas salam bah. Yang peliknya orang itu je. Subuh orang itu, zuhur orang itu, asar orang itu, tak sempat nak tunggu tu imam wirid pun. Ya, kadang-kadang tak sempat tu imam berkali tempat duduk. Hukumnya makruh, tahu? Sengaja bangkit sebelum tok imam berkali tempat duduk. Hukumnya apa? Makruh. Juih je dalam makruh kan, haram yang itu kan? Makruh ni tanda benci Allah Taala, Allah benci tahu. Bayangkan tiap hari Allah benci. Asal lepas sembahyang benci, lepas sembahyang benci, lepas sembahyang. Bayangkanlah, sentiasa benci aja Allah Taala. Allah tak pandang dengan pandangan rahmat. Allah pandang dengan pandangan benci. Cuma tak ada hukum, tidak diseksa, itu je. Kalau Allah benci, malaikat suka kan? Kalau Allah benci, nabi-nabi suka kan? Rasul-rasul suka kan? Wali-wali suka kan? Sahabat-sahabat suka kan? Sudah semua benci macam? Jangan saya dalam dunia ni semua orang benci. Tegur orang tak nak nyaut. Kita senyum ni, kita tak nak dia senyum dengan kita. Itu orang benci kita. Kalau dalam rumah kita, isteri kita benci macam? Menderita ke tak? Apa kena kamu ni ya? Kata. Demam dia diam cakap. Ya. Ya. Menderita tak? Kalau kena seminggu apa itu? Menderita kita. Begitulah makruh. Jangan berani-berani dengan makruh ya. Ini boleh dengan makruh jalan, makruh bukan haram dia. Kadang-kadang benda haram boleh dikatakan makruh. Benda itu haram tapi dikatakan makruh. Ada tak? Ada tak benda itu haram tapi dia anggap sebagai makruh? Apa dia? Apa dia? Dah tak berani nyebutnya. Saya pun tak berani nyebutnya. Apa? Dah seorang berani. Merokok hukumnya apa? Haram. Any objection? Ada bangkangan mengatakan rokok itu haram. Kalau nak kan ini kan tanya. Dah penutup boleh tanya.
Apa dalil mengatakan rokok itu haram? Tapi banyak mengatakan makruh. Ada makruhnya. Padahal dia haram. Kalau haram artinya apa? Berdosa. Kalau berdosa tak taubat macam mana? Masuk neraka kan? Jadi kita tak nak masuk neraka tu. Tak siapa lalu nahonya api neraka. Nobody can stand the wrath of the fire in hell. Tahu apa arti wrath? W-R-A-T-H, wrath. Cakap orang putih tu. Wrath tu artinya kedahsyatan, kehebatan, kesengsaraan dalam api neraka. Kemarahan, kegeraman Allah mendatangkan api neraka tu. Nobody can stand. Tak ada siapa yang lalu nanggungnya. Itu kita tak nak yang tu. Kita nak kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Jadi yang baiknya mati dalam keadaan beriman. Tandanya mengucap 2 kalimah syahadah sebelum dia mati. Bukan semua orang dapat ni. Ada yang tak dapat. Pak saudara Nabi dapat ke tak? Dapat apa tak? Pak saudara Nabi. Siapa nama? Abu Talib. Dapat ke? Tak dapat. Kita tentu dapat kan? Siapa kata dia tentu dapat mengucap 2 kalimah syahadah dekat nak mati? Angkat tangan. Saya nak angkat gambar mana kopor orang. Siapa garanti? Jadi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Sebelum itu kita berdoa banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Sampai berdoa itu buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Supaya dapat kita mati dalam keadaan beriman. Dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana akhir kalam kita nak sebut La ilaha illallah. Ada orang-orang yang tidak diberi kesempatan dari Allah untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Di antaranya apa? Orang yang berkata-kata urusan dunia ketika azan sedang dilaung. Cakap, bersembang anu, cerita kerja lah, cerita sekolah lah, cerita pejabat lah. Orang tengah azan. Orang tengah Allahu Akbar, berapa nombor naik hari ni kata? Nombor tanya. Orang tengah-tengah azan. Esok ditakuti tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi masa orang tengah azan apa buat? Diam dan jawab azan tu. Jangan sembang-sembang. Negur pun susah. Bagi salam dengan kawan tu susah. Kalau baru jumpa tu susah. Jangan Assalamualaikum Ustaz. Saya selalu guna kau begitu. Orang tengah azan, Assalamualaikum Ustaz. Apa sihat ke? Saya dah tua. Terus saya cakap dulu. Dah habis baru kita tegur manusia. Itu ditakuti. Lagi satu tuan-tuan, ada 5 tempat jangan berkata-kata dalam urusan dunia. Yang pertama dalam masjid, jangan cerita dalam hal-hal dunia. Ditakuti besok tak boleh mengucap dan ditakuti pula bangkit seperti babi. Sama tak? Bangkitnya dalam kubur seperti babi. Itu dalam masjid. Yang kedua, ketika orang sedang membaca Al-Quran, jangan cakap-cakap hal dunia. Dengarkan dan diam. Yang ketiga, dalam majlis ilmu, jangan bersembang. Siapa bersembang-sembang ketika tuan guru tengah ngajar, dia sudah kena gincu setan. Tahu gincu? Setan tu dia bukan suka kita ni dengar orang ngaji pun. Dia bawa ni gincu. Gincu bawa tak mana? Bawa mana? Bibir tak betul. Bibio. Gincu buatan bibio. Bila kena gincu setan apa? Tuan guru ngaji depan, dia ngajar belakang. Anu. Ini gelang ni beli di ruang kuliah ni cerita belakang. Tunggu je tabiat buka ni. Kalau tutup, barin boleh. Jadi itu yang ketiga. Dalam majlis ilmu. Yang keempat, ketika menghadiri majlis kematian, jangan cerita hal dunia. Berzikir je, doakan si mati tu. Dan yang keempat, di tanah perkuburan. Di sana boleh berdoa, baca apa namanya dan sebagainya. Itu 5 tempat. Ditakuti nanti dia mati bangkit seperti babi. Sama tak? Udah ada babi tu, hitam langsung. Kita tak nak betul. Kita nak kebaikan. Kita nak mati tu. Itu kebaikan kita nak. Mati dalam keadaan beriman. Bila beriman dalam kubur pula, lepas daripada siksa kubur. Siapa hendak siksa kubur angkat tangan.
Tadi tu imam bilang, ya Allah, lepaskanlah kami daripada seksa di mahsyar, seksa di kubur, seksa di neraka, kan? Wa qina azabal qabri wa qina azabal fil mahsyar wa qina azaban nar. Jauhi, minta jangan disiksa. Di kubur ada seksa, ada nikmat, tuan-tuan. Minta janganlah kena seksa di kubur. Seksa kubur ada berapa? Ada berapa seksa kubur? Tengok ni, jari saya berapa? 4. Ingat tu. Lain kali kalau tanya berapa seksa kubur? 4. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Bila ditanya tak boleh jawab, boom, dipukul, diempuk di mungkar nakir. 70 hasil terbenam ke bumi. Tanya lagi, tak boleh jawab, boom, pukul lagi. Bukan banyak soalannya, 6 soalannya. Dalam kubur 6 soalannya. Kalau boleh jawab, okey lah. Kalau tak boleh jawab, 6 kali kena empuk, pom, congkir balik. Tanya lagi, pom, kena empuk lagi. Itu seksa kubur. Yang pertama, pukulan mungkar dan nakir. Yang kedua, apa ni? Himpitan bumi. Himpitan bumi. Bumi itu menghimpit dia. Orang rosok kanan tu pergi ke kiri, orang rosok kiri pergi ke kanan. Gitu kan. Kerana bumi itu geram. Marah bumi itu kan manusia-manusia yang derhaka. Orang azan ni dia buat tak erti je. Lalu ke masjid ni tak nak singgah pula. Bukan singgah mana? Dengar pun tak ada. Menjerit-jerit je, nyanyi-nyanyi ketika lalu dia depan masjid ni. Bumi geram. Oh, you are very proud. You know when you come to me, you know I'll crush you, kata bumi. Bumi tak erti jangan putih kan? Lagi cara Jadi dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Tuan-tuan dan puan-puan, himpitan bumi ini kebanyakan manusia kena. Walaupun dia orang soleh, dihimpit bumi juga. Walaupun dia orang bertakwa, dihimpit bumi juga. Cuma himpitan bumi itu tidaklah sampai membinasakan dia, tidaklah sampai merosakkan dia, tidaklah sampai menyakitkan dia. Bumi itu himpit, elok je dah sampai penuh bumi itu kepada badan itu, dia keluar, dia apa balik, apa ni? Lapang balik. Ngam-ngam aja. Macam ibu memeluk bayi yang baru lahir. Ada kesambar remuk tulang rusuknya. Mak memeluk anaknya yang bayi itu, ada kesambar remuk tulang rusuknya. Dah sulap je, selesa je. Itu bagi orang soleh. Bagi orang yang dikasihi Allah. Cuma yang tak kena nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali itu tak kena ya. Lain tu semua kena. Kita kena tak dagang? Kena ya. Itu yang himpitan bumi itu lepas. Seksa yang kedua. Yang ketiga apa ni? Apa ni? Ular dan kala mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Minta lepas jangan ada. Tak lalu jenahnya. Panjangnya ular tu dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Tu panjangnya. Besarnya besar tengkuk unta. Besar tengkuk unta besar mana? Besar tiang lebih kurang ya. Besar lagi daripada tiang. Itu ular. Dan kala mau begitu juga. Panjangnya sebulan perjalanan dari kepala ke ekor. Kala tak ada matuk, kala nyengat. Ular matuk, mukul, menggigit. Jadi itu seksa kubur yang ketiga. Nama Ibn Qurun kita namanya Sujjakhul Aqra' namanya. Sujjakhul Aqra'. Sampai lalu noh yang jangan. Kita tak lepas daripada seksa kubur. Yang keempat, apa seksa kubur? Dimasukkan api neraka dalam kubur. Api neraka itu masuk dalam kubur. Itu sebab dalam hadis Nabi bersabda, al-qabru rawdatan min riyadil jannah wal qabru khufratan min hufarin niran. Kubur itu adalah satu taman daripada taman syurga. Itu untuk orang yang bahagia, orang yang dapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Kubur itu menjadi taman baginya, taman syurga. Satu taman daripada taman syurga. Wal qabru, dan kubur itu juga khufratan min hufarin niran, menjadi jurang daripada jurang neraka. Salah satu jurang daripada neraka. Yang dimasukkan api neraka dalam kubur. Jadi tak nak itu.
Kita nak lepas daripada siksa kubur. Itu kebaikan yang kita nak di akhirat. Mati dalam keadaan beriman. Yang kedua, lepas daripada siksa kubur. Kita nak kata mereka apa? Bila dah boleh jawab semua itu, dicek semua amalan-amalan kita dalam dunia ni. Kita nak malaikat ngapa pada kita? Apa? Wahai Polan, tidurlah kamu dalam kubur kamu ini laksana seorang mempelai pengantin lama. On your first wedding night. Tak ingat ke? Ya Allah, lupa. Saya 50 tahun dah jadi mempelai dah. Lebih 50 tahun dah. Saya kahwin tahun 1969. Benar tu berapa? 22. Berapa? 52 tahun, 53 tahun dah. Tapi masih ingat saya on my first wedding night. Tuan-tuan tak ingat kan? Kalau tak ingat bingung jawabnya. Lena ke tak lena tidur jadi mempelai? Lena ke tak lena tidur? Kalau lena bingung tu. Mana boleh lena? Saudara-saudara dah siang je. Macam itulah gembiranya. Itu saya suka. Kita tak macam itulah tu. Mudah-mudahan kita dapat jadi macam mempelai ketika dalam kubur. Kemudian apa kesenangan lagi kita nak? Apa kebaikan kita nak lagi di akhirat? Udah dalam kubur lama-lama kiamat. Kiamat tu kiamat. Kiamat tu penting kebangkitan, bukannya kemusnahan, bukannya orang mati-mati semua mati. Itu belum bukan nama kiamat lagi. Kiamat tu nama kebangkitan dari kubur. Itu baru dipanggil kiamat. Apa kata Allah? Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu semuanya lepas ini akan menjadi mayat-mayat belaka. Semua mati. Kemudian di hari kiamat nanti semua kamu akan dibangkitkan semula. Itu namanya kiamat. Kita hendak kebaikan ketika kiamat tu. Kita bangkit itu kiamat. Kiamat tu sempurna, elok, cantik, handsome, tampan, cantik, lawa. Apa? Beautiful, egg. Tahu egg? Tahu tak cakap kamu gajah kan? Orang gajah kata egg. Egg itu very 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 beautiful. Egg, E-G-E-K. Egg. Tak ada orang gajah ni? Tak ada. Patutlah. Mudah-mudahan kita nak bangkit dalam keadaan yang sempurna kejadian kita. Kerana di akhirat besok tuan-tuan dan puan-puan, ada orang bangkit macam serigala, rupa macam serigala. Ada yang bangkit macam ular, ada yang bangkit macam lipan, ada yang bangkit macam tikus, ada yang bangkit macam kera, ada yang bangkit macam kaldai, ada yang bangkit macam babi. Sebenar bangkit macam babi. Kita nak apa tu? Kita nak bangkit sempurna kejadian kita. Kalau lelaki menjadi ahli syurga, semua ni akan bangkit secantik Nabi Yusuf. Nak ke tak nak? Bukan rupa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Rupa apa dia lah? Leman apa leman lah? Manak apa manak lah? Hamzah apa Hamzah lah? Yuk apa yuk lah? Kulub apa kulub lah? Tapi secantik Nabi Yusuf. Itu bagi orang lelaki. Kerana manusia yang paling cantik lelaki ialah Nabi Yusuf. Sehingga mak angkatnya sendiri pun nak menggoda dia. Punyalah cantik Nabi Yusuf. Bila lalu je dia di depan isteri pembesar-pembesar negeri, semua terkejut tengoknya. Kagum. In hadza illa malakun karim, katanya dalam Quran. Ini bukan orang ni, inilah malaikat yang mulia ni. Cantik benar Nabi Yusuf. Sana, di belakang tu, kalau dia menjadi ahli syurga, dia akan dibangkitkan secantik siapa? Siti Nurhaliza, Siti Zulaikha. Siti Zulaikha. Kerana Siti Zulaikha itu ialah perempuan yang paling cantik dulu, kini dan selama-lamanya. Bukan rupa Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Apa-apa dia lah. Timah apa timah lah, minah apa minah lah. Endon apa endon lah, enak apa enak lah, ekton apa ekton lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Itu yang kita nak. Kebangkitan dari kubur. Sempurna kejadian kita.
Kalau ahli syurga, secantik Nabi Yusuf kalau lelaki. Kalau perempuan, secantik Siti Zulaikha. Itu kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat besok, kita hendakkan kebaikan di akhirat. Itu baru kebaikan. Kemudian berjalan. Udah bangkit dari kubur, semua kali bangkit. George Bush bangkit, Napoleon bangkit. Tahu Napoleon Bonaparte. Tak ngaji sejarah ke? Ini cikgu sejarah dulu tahu. Napoleon Bonaparte bangkit, Joan of Arc bangkit, Queen Elizabeth bangkit, King George bangkit. Lagi apa? Winston Churchill bangkit, Abraham Lincoln bangkit, George Washington bangkit. Lagi apa? King George. Semua bangkit. Maharaja Hirohito bangkit. Presiden Marcos bangkit, Presiden Soeharto bangkit, Tengku Abdul Rahman bangkit, Najib Abdul Razak bangkit juga. Semua bangkit. Ismail Sabri bangkit belaka. Itu kebangkitan tu Bila bangkit dari kubur tu, semua pergi ke padang mahsyar, berkumpul di satu tempat kumpulan namanya padang mahsyar. Mahsyar tu himpunan, tempat himpunan. Dari kubur ke padang mahsyar tu macam-macam cara kita nak menuju ke padang mahsyar. Bukan ada tanda arah, bukan ada signboard, tak ada. Ada yang kulu, ada yang kelio, ada yang ke darat, ada yang ke bawah. Tahu kita apa kulu, kelio, ke darat, ke bawah. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Tak ada. Tak ada signboard, lapang aja tau. Jadi ada berbagai cara orang pergi ke padang mahsyar. Ada yang berkenderaan, ada yang berambat, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang mengesut, malahan ada yang berjalan atas kepalanya. Dia kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Itu keadaan manusia-manusia berjalan dari kubur ke padang mahsyar. Yang berkenderaan siapa? Iaitu mereka-mereka yang melakukan ibadah korban semasa hari raya Aidil Adha. Ini dekat ni 10 hari lagi nak korban. Siapa berkorban, maka binatang korbannya itulah akan jadi kenderaan dia. Berjalan dari kubur ke padang mahsyar. Kalau unta-unta lah, kalau lembu-lembu lah, kalau kobra-kobra lah, kalau kebas-kebas lah, kalau kambing-kambing lah. Jadi kenderaan dia menuju ke padang mahsyar. Jangan bayangkan kobra dunia ni. Kalau tengok kobra dunia tak lalu naiknya pun, melumpur aja. Ini canggih tau. Lebih hebat daripada kuda Lone Ranger lagi tau. Tak kenal ke nama kuda Lone Ranger? Tak kenal nama Lone Ranger. Kudanya namanya apa? Silver. Bunyi gagah besar, laju itu kenderaan. Ada yang berjalan kaki. Ada yang merangkak, slow lagi. Ada yang mengesut pun ada. Jalan terponggung tu jalan semua mengesut. Bayangkan kalau kita jadi kena mengesut di akhirat besok. Ada yang jalan atas kepala, itu lagi teruk, jalan atas kepala. Terkejut Aisyah dengarnya. Ya Rasulullah, macam mana jalan atas kepala? Tak logik pun kepala boleh jalan. Jawab Nabi, di dunia ni memanglah kamu tak boleh fikir jenis apa itu. Tapi di akhirat apa saja boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalan atas kepala. Kaki ke atas, kepala ke bawah. Rupa-rupanya ada dalam dunia ni orang kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada tak? Ada tak jenis tariannya kepalanya ke bawah, kaki ke atas? Apa tariannya? Nama tariannya apa? Breakdance. Ada yang apa nampak? Breakdance. Esok macam tu lah. Jadi soalnya kita, macam mana kita berjalan daripada kubur kepada mahsyar? Kita nak kebaikannya apa? Kalau boleh biarlah kita berkenderaan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang mampu jangan lepas. Jangan miss berkorban. Bukan korban tu sampai kepada Allah, bukan itu. Bukan daging sampai ini. Pahala tu.
Allah akan beri ganjaran itu. Besok ada kenderaan kita daripada kubur kepada masyarakat. Tak kata tak. Jadi jangan kedekut. Jangan bakhil. Walaupun hukumnya sunat, tapi fazilatnya besar. Hukumnya sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Berapa kali nak berkorban? Tiap-tiap tahun kalau boleh. Tiap-tiap tahun. Sampai masa korban. Mazhab lain daripada Syafi'i, dia memang ada tabung khas untuk korban tu. Hanafi umpamanya, Kita tengok mama-mama tu ada je. Tabung khas untuk korban. Yang kita ni, alah aku dah buat dulu dah lah. Sekali dah lah. Sekali aja tak cukup. Dia tiap tahun. Berkorban kerana Allah Taala ya. Alright, itu kebaikan yang kita hendak. Supaya dapat kenderaan daripada kubur kepada masyarakat. Alright, sampai kita pada masyarakat. Berkumpul kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua berdiri di hadapan Allah Taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, kata Allah. Pada hari yang semua manusia itu berdiri di hadapan Tuhan seru sekalian alam. Semua ada di situ. Berdiri aja, berimpit-impit. Antara manusia-manusia. Bayangkan manusia, berapa banyak manusia daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu. Kumpul satu tempat. Berimpit-impit. Tempatnya bukan besar sangat pada masyarakat tu. Tapi itu yang berimpit-impit tu. Nak bergerak pun tak boleh. Kata Nabi macam anak panah dalam busar panah. Macam mana? Ayah nak faham ya. Alright. Bagi faham sikit. Macam ikan sardin dalam tong ikan sardin. Faham tak ikan sardin? Rapat ke jarang-jarang? Rapat-rapat. Lagi nak faham? Macam rokok dalam kotak rokok. Ada pernah tengok rokok dalam kotak rokok? Bukan suruh merokok ni, jangan merokok. Macam rokok dalam kotak rokok. Rapat ke tak? Macam mana rapatnya? Cabutkan sebatang tu, ambil sebatang rokok tu. Betul? Masuk kembali. Lenyok ke tak? Macam itulah besok di padang mahsyar. Berimpit-rimpit. Udahlah berimpit-rimpit, telanjang pula tu. Telanjang. Ngeli-ngeleman Aisyah dengar, ya Rasulullah, dia akan malu ketika itu, ya Rasulullah, kata Aisyah. Jerit dia. Ngeli-ngeleman dia. Malu lah ketika itu, orang ni tengok orang ni punya, orang ni tengok orang ni punya, orang ni tengok orang ni punya, mana rupanya. Jawab Nabi pada ketika itu, tak sempat nak malu. Tak sempat nak noleh kiri kanan. Masing-masing hanya memikirkan diri masing-masing aja. Huru hara yang amat dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, kata Allah ya. Pada masa itu dia dah lupakan saudara-saudara dia. Adik-beradik tak ingat lagi. Kakak tak ingat, abang tak ingat, adik tak ingat dah. Wa ummihi wa abihi, maknya pun tak ingat, bapak pun dia tak ingat. Dia ingat diri dia saja. Wa sahibatihi wa bani, dan sahabat-sahabat dan juga anak-anak dia tak ingat lagi dah ketika itu. Masing-masing hanya memikirkan diri masing-masing saja di padang mahsyar ya. Itu huru hara yang amat dahsyat. Kemudian di padang mahsyar itu juga udahlah telanjang. Matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal. Bayangkan sejengkal ni. Ni tangan saya. Ini matahari. Agaknya panas ke selesa? Nyaman ke panas? Udah sejengkal matahari. Panas ke nyaman? Panas. Berpeluh-peluh. Kalau dalam dunia apa ni ada matahari sejengkal ni, terbakar pun. Ini tak. Hanya panas saja. Bahang je ada. Ada berpeluh-peluh. Ada orang peluhnya hat mata kaki. Buku lali tau. Ada orang peluhnya hat betih. Ada orang peluhnya hat lutut. Ada orang peluhnya hat paha. Ada orang peluhnya hat pinggang. Ada orang peluhnya hat dada. Ada orang peluhnya hat leher. Tahu apa leher? Tak tahu leher? Ni leher. Ini leher. Cakap pekannya leher. Ini orang kampung ni tau. Orang kampung saya kata leher. Hat leher peluh tu. Ada orang hat hidung. Ada orang hat apa kepala. Ada orang berenang dalam peluhnya sendiri. Baca kitab namanya 40 hadis penawar hati. Ada dalam tu menceritakan. Ada orang berenang dalam peluhnya sendiri. Dia berenang dalam peluh dia sendiri. Ikut amalan dia dalam dunia ni. Kita macam mana? Kebaikan yang kita nak.
Mudah-mudahan tak ada kita kena begitu ya. Mudah-mudahan kita tak kena kepanasan di padang mahsyar. Kita harap kita dapat di padang mahsyar tu ada juga satu tempat nikmat apa? Apa nikmat di padang mahsyar? Apa nikmatnya? Naungan arasy. Kita hendak mudah-mudahan kita di mahsyar nanti dinaungi oleh arasy Allah SWT. Di mana tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Ya. Nak kita nak naungan arasy Allah? One more time. Siapa tak nak katakan? Dapat naungan arasy selesa, nyerongin, senyum je. Macam duduk bawah aircon aja. Macam kejap ni lah. Maka rasa panas ada aircon kan? Macam itulah rasanya. Selesa je. Kalau tidak, ada 7 golongan manusia yang dapat naungan arasy. Garanti. Itu kata Nabi. 7 golongan manusia yang dapat naungan arasy. Yang pertama, pemimpin yang adil. Bila dengar pemimpin yang adil tu, jangan ingat Ismail Sabri je, bukan dia je pemimpin. Jangan ingat apa Khairi Jamaluddin aja. Jangan ingat Anwar Musa aja. Semua ni kita pemimpin belaka. Kalau dia ada keluarga, dia memimpin isteri dan anak-anaknya. Kalau dia Tok Pengulu, dia memimpin kampungnya, mukimnya. Kalau dia DO, dia memimpin daerahnya. Kalau dia menteri besar, dia memimpin negerinya. Kalau dia Perdana Menteri, seluruh negara ni jadi di bawah kepemimpinannya. Kalau dia adil, apa dia adil? Buat sesuatu yang mengikut syariat yang ditetapkan oleh Allah Taala. Itu namanya adil. Pemimpin yang adil itu yang pertama dapat naungan arasy. Jadi kita ni pun pemimpin juga. Kalau dia seorang solo, isteri tak ada, anak-anak tak ada, tapi dia ada memimpin apa? Matanya, memimpin telinganya, memimpin lidahnya, memimpin tangannya, memimpin semua tu. Kerana kita ni semua pemimpin belaka. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinan kamu. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Itu pemimpin yang adil. Itu yang pertama pergi dapat naungan arasy. Siapa? Kita lah. Ya. Orang lain ke kita ni? Yang dapat naungan arasy orang lain ke kita? Kita lah. Kita harap apa itu ya? Itu minta tu, nak kebaikan itu. Yang kedua, pemuda yang wara'. Pemuda yang wara'. Termasuk pemudi lah. Bila sebut pemuda tu termasuk pemudi ya. Jangan sana tu nyolak mata tengok saya. Kemet tak masuk kan? Pemuda tu masuk pemudi kan? Yang warak tu apa? Pakai jubah, pakai sorban. Itu warak ke? Itu bukan itu warak. Kadang-kadang buat kerak. Bukan tu pakai jubah, pakai sorban tu warak tak? Yang warak tu apa? Di antaranya tanda orang warak tu meninggalkan sesuatu yang halal kerana takut kepada haram. Itu warak. Dia benda itu halal, tapi dia tak nak, takut jadi haram. Ada tak benda yang kita rasa halal tapi sebenarnya dia jadi haram? Ada tak? Contoh apa? Tofu. Tofu tu daripada kacang soya ada. Tapi kalau dia yang memproses macam tu, kilang tofu tu biasanya ada apa? Ada apa? Kilang tofu tu ada apa? Ada orang bela apa? Babi. Banyak mana ada kilang tofu, ada lebih babi tu. Itu kita takut ada najis-najis air liur babi tu di kacang tofu tu. Jadi ditinggalkannya. Kalau yang memprosesnya tu orang bukan Islam. Ya, ada tak orang bukan Islam memproses barang makanan? Ada tak? Kicap, ada tak kicap kampung Koh ada? Okey, chili sauce. Ada tak chili sauce yang diusahakan oleh Teng Chong Chang? Ada tak? Itu itu. Kalau orang warak ditinggalkannya. Yang makan orang apa? Orang wakra dia tak kira ya. Jadi itu dah. Itu pemuda yang warak. Yang ketiga, seseorang lelaki atau perempuan yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam, bermunajat, menangis-nangis kerana takut kepada Allah Taala. Tiap-tiap malam ataupun hampir setiap malam, atau banyak masa dia bangun tengah malam. Tak ada mengeluh dia kerja ya. Itu dapat naungan arasy. Yang keempat, dua orang atau dua kumpulan manusia yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Berpisah, berjumpa kerana Allah. Macam kita pagi lah. Mengapa datang sini? Kerana Allah. Mau balik kah? Kerana Allah juga. Saya pun juga datang dari kampung.
Malam tadi tidur di Taman Samudera. Kamu datang pagi ni? Mudah-mudahan kerana Allah. Kalau kerana nak apa? Kerana nak apa? Ini tadi pagi dah. Kalau kerana nak ini, dapat apa? Dapat ini ke? Tapi kalau dibaginya nyokongin dia. Jangan minta. Terpulang. Jangan biasa ustaz-ustaz Kelantan ini jangan selalu menetapkan harga diri. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ada orang dengar ayat tu? Jangan kamu jual ayat-ayat kami dengan harga yang sedikit. Walaupun dapat dunia ni pun sedikit dari sisi Allah Taala ya. Jangan kata ini. Ini bukan syarat. Ada okey, tak apa, terima kasih. Nyongin. Tak ada? Nyongin juga. Nyongin juga. Ini kalau tak ada musam. Balik kosan. Jangan begitu ya. Semata-mata kerana Allah dapat. Kerana kita nak naungan aras ke nak envelope ni? Nak naungan aras ke nak envelope? Nak naungan aras itu yang penting ya. Itu yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kirinya. Tangan kiri tak serok. Ya. Dia menafkahkan harta di jalan Allah. Berapa banyak dia tak tahu. Bubuk aja. Serok je poket, masuk ke masjid. Serok je pergi kepada pertubuhan-pertubuhan Islam dan sebagainya. Itu yang ke-6. Akhir sekali yang ke-7. Yang dapat naungan aras, iaitu seorang lelaki. Sorry lah perempuan ya, seorang lelaki. Ni semua lelaki ni. Apabila diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi ternama, udahlah cantik masyhur pula tu. Ngajak apa? Melakukan maksiat, ajak berzina. Tapi dia menolak kerana takutkan Allah. Kerana dia tahu ayat Quran melarang daripada zina. Bukannya daripada zina dilarang, hampir dengan zina pun dilarang ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, kata Allah. Jangan kamu hampir dengan zina kerana ia adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat jahat. Jadi dia melakukan takutkan Allah. Bukan tak lalu dah tua, dah umur 80 lebih bukan itu. Kenapa? Takutkan Allah. Dia ada kesempatan, boleh upaya, mampu, tapi takutkan Allah. Dia itu yang dapat naungan aras. Ya. 7 golongan. Nak kata tak? Ada lagi tadi. Ada yang sesilap begitu. Ada tertinggal. Iaitu yang ke berapa? Yang kelima agaknya. Yang kelima, seseorang lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Dia nak ke masjid aja. Dia sembahyang di rumah tak selesa. Lepak di rumah tak selesa. Dia nak ke masjid aja. Dia berjumpa dengan kawan-kawan, dia nak niat iktikaf, dia nak sembahyang dan sebagainya. Nak baca Quran di masjid aja. Dia rehat tempat rehatnya di masjid. Dapat naungan aras ya. Dapat naungan aras. 7 golongan. Ulang tayang. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang warak. Yang ketiga, seorang yang sentiasa bangun, selalu sering bangun di tengah-tengah malam bermunajat dengan Allah Taala. Yang keempat, apa tadi? Dua orang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Dua kumpulan manusia berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Yang kelima tadi, lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Yang keenam, orang yang menafkahkan hartanya dengan tangan kanan tanpa disedari oleh tangan kirinya. Dan yang ketujuh, seorang lelaki yang apabila diajak oleh seorang perempuan untuk melakukan maksiat, tapi dia menolak kerana takutkan Allah. Itu cerita di perang mahsyar. Itu kebaikan yang kita nak. Dapat lindungan aras di padang mahsyar. Lagi apa kita nak? Di padang mahsyar tak apa berlaku lagi?
kita akan dihisab. Dicek oleh Allah Ta'ala. Ya, apa saja yang kita terima dalam dunia ni semua akan disoal balik oleh Allah Ta'ala. Entokah kamu ada berapa, rumah kamu ada berapa, baju kamu ada berapa, tudung kamu ada berapa, jubah kamu ada berapa, serban kamu ada berapa, ngapa tak pakai, apa dia jawab. Semua akan dicek. Kita nak kebaikan ketika dicek tu. Ketika dihisap, kita nak hisap yang ringan ke hisap yang bersangatan. Tuan-tuan, hisap yang ringan ke hisap yang bersangatan. Mana tahu kita akan dihisap dengan ringan atau bersangatan? Mula dicek, cek, keluar keputusan. Keluar keputusan tu merupakan satu suratan amal. Keluar keputusan tu, kamu dapat ini. Jadi kita menerima keputusan itu lah. Ada orang menerima keputusan itu dengan tangan kanan. Ada orang menerimanya dengan tangan kiri. Ada orang menerimanya cucuk dada tembus ke belakang. Anda yang mana? 3 cara kita menerima kitab. Kitab amalan kita tu. Keputusan dia cek tadi ya. Ada tulis dalam kitab. Kitab amal tu. Di akhirat besok ada convocation besar-besaran. Semua orang menerima. Itu untuk orang beriman itu. Orang kafir dah masuk neraka dah. Itu kan datang kita cerita tentang yang tu ya. Orang kafir dah masuk neraka ni, orang beriman neraka. Dicek amalan dia. Tak pernah dengar kaya ni. Tadi dah baca cuma. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ada tak? Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu telah terima. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Ya. Sudah cek, keluar keputusan. Sijil lah. Macam kita ambil SPM dulu. Proses, jawab salam. Keluar tak keputusan? Ini keluar keputusan. Kita akan menerima keputusan tu. Cuma dalam dunia ni orang yang lulus saja dapat sijil. Di akhirat besok tak lulus pun dapat. Yang gagal pun dapat. Yang lulus pun dapat, yang gagal pun dapat. Ya. Orang yang lulus dia akan menerimanya dengan tangan kanan. Dia ngambil kitab tu melalui tangan kanan. Ini Allah tegaskan Quran. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Ringan je, cek yang lebih kurang cincai je. Macam custom check lah, cincai je. Macam kita balik dari Mekah, custom check macam mana? Selongkor beg kan? Gunting beg ni, buka semua ni, betul kan? Macam mana ceknya? Cincai je, ditanya je. Ya tak? Ya ke lah ni. Contohnya pergi Mekah tu. Apa buatnya? Tanya dia. Pak Haji ada beli kapek ni? Tak ada. Padahal ada 16 dalam beg tu. Tak ada cek pun, tak ada buka beg. Mak Haji ada beli emas Mekah. Mana ada. Padahal Mak Haji kalau pergi Mekah tak ada beli emas Mekah, tak sah hajinya. Kata dia lah. Custom tu tahu ke tak? Tahu, tapi saja lepas. Dia ringan, hisapnya ringan. Tahu, saja lepas je. Ya, baru lepas ngobak depan Kaabah tu, ya ampun, aku punya dosa ni, apa. Balik-balik ni pun custom. Ada dah orang apa tu? Itu hisaban yang ringan. Selain daripada itu, orang lain akan dihisap dengan hisap yang bersangatan. Hisaban syadidah. Cek semua sekali. Kalau kita datang balik dari negeri China, umpamanya, custom tu akan cek sungguh-sungguh. Balik dari Hong Kong akan cek betul-betul. Tengok macam mana dia menerima kitab ni. Kalau dengan tangan kiri, dia itu akan diseksa dulu, masuk neraka dulu. Gulungan tangan kiri, ada tak gulungan kiri? Ashabul shimal. Ashabul shimal, ma ashabul shimal, fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wa la karim. Kata Allah. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itu akan dimasuk ke dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri. Lagi teruk, ambil kitab dari belakang. Macam mana ambil belakang? Dada. Tangan kiri kita tu nyucuk dada. Tembus ke belakang. Dada tu. Tembus ke belakang. Ambil kitab dari belakang ni. Sampai tak tangan. Itu lagi teruk. Bukan saya longgok ni. Allah khabar dalam Quran. Apa kata Allah?
Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya melalui belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku ni. Wa yasla sa'ira, dan akan dimasukkan dalam neraka yang bernama sa'ir. Neraka ada 7, salah satu namanya sa'ir. Itu bagi orang yang menerima kitab dengan dari belakangnya. Itu cerita hisab. Itu di mana perang Mahsyar ya. Nanti kita akan cerita akan datang ya. Sambung lagi. Ini tak ada ni. Sekat ini je ni. Sekat menerima kitab ni. Ya. Nanti lepas kita baris tu di perang Mahsyar, Allah akan bariskan kita ni kepada 120 baris. Itu akan datang kita insya-Allah ya. Untuk pagi ni cukup sekadar itu. Cukup ke dah? Jam dah 7.41 dah. Letuk lengan dengar ke dah? Penat ke dah? Tak usah bual lah. Kalau dah mula berselemput betul selemput balik itu tanda dah lemah tu. Kalau lalu sampai pukul 9 boleh. Saya tak lalu. Siapa nak tunggu-tunggulah saya balik. Okey, sekian dulu ya untuk kali ni. Kebaikan tak habis lagi ya. Baru setakat mana? Baru setakat dihisab. Ingat tu. Baru di perang Mahsyar dihisab. Belum cerita titi siratul mustaqim, belum cerita lagi apa. Apa-apa lagi sebelah itu. Banyak lagi cerita tu insya-Allah ya. Kita akan dibariskan oleh Allah nanti. Itu bulan depan lah. Kalau tak padam. Kalau padam suruhlah Ustaz Sopi ke Ustaz Ramadan ke sambung cerita ni ya. Okey, sebelum saya tutup, siapa ada nak bangkang? Any objection? No objection. Salah jawab tu, bukan no objection. Kamu apa? Objection overruled. Tahu? Tak kerti orang putih? Tak kerti mana satu tak ngaji orang putih tu. Any question? Also no question. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat, Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Al-Khairiyah Kampung Setiawan. Sekian, ampun maaf nak lawak je. Tak melawak kan boleh dia menengkor depan saya. Jadi kena melawak sikit. Supaya dia terbeliak punya mata sikit. Terbeliak tak? Alhamdulillah. Ya, salah silap minta ampun, minta maaf. Dan saya mengambil kesempatan di sini selamat merayakan Aidil Adha ya. Mudah-mudahan kita berkorban di tahun ini dan dapat kita hari raya yang bergembira kita dengan keluarga kita dan sebagainya, menyambut hari raya itu. Sekian, salah silap sekali lagi minta ampun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.